Pada kali ini, Kalish nak bercerita mengenai satu kisah seram seorang penyewa flat yang pernah diganggu lembaga berpakaian hitam. Kisahnya bermula beberapa tahun yang lalu apabila Afiq telah menyewa sebuah bilik sewa flat kerana mendapat tawaran kerja sebagai pembantu am di sebuah agensi kerajaan. Oleh kerana baru sahaja mula bekerja, Afiq terpaksa mencari rumah sewa kos rendah yang berdekatan dengan tempat kerja. Walaupun begitu, semasa mencari, tetapi Afiq tidak dapat menemui satupun rumah sewa yang berdekatan dengan tempat kerjanya. Oleh kerana tiada pilihan, Afiq hanya dapat mencari rumah dalam bentuk bilik sewa di sebuah flat yang berdekatan. Dipendekkan cerita, bilik sewa yang akan disewa oleh Afiq nanti terletak di tingkat 2 dan Afiq terpaksa menaiki dan turun tangga setiap hari. Dikatakan lagi, bilik sewa flat yang disewa Afiq sudah lebih setahun tidak dihuni. Setelah melawat bilik sewa itu, Afiq agak berpuas hati walaupun tidak banyak fasiliti yang disediakan, tetapi Afiq berfikir setelah bekerja dan menerima gaji nanti, maka dia dapat membeli keperluan lain nanti sedikit demi sedikit. Maka Afiq telah mendapat kunci rumah dan sudah mula tinggal di bilik sewa flat tersebut. Pada hari pertama Afiq tinggal di bilik sewa tersebut, tidak ada apa-apa yang berlaku. Tetapi, menjelang beberapa hari tinggal di sana, ada satu peristiwa di mana ketika Afiq mengemas dapur, dia terlihat banyak sampah yang perlu dibuang. Maka, Afiq mengumpulkan segala sampah sarap yang ada dan meletakkan di dalam plastik sebelum dibuang ke dalam tong sampah yang terletak di flat di bahagian bawah. Maka, Afiq terpaksa membawa plastik menuruni tangga. Tetapi, alangkah terkejutnya Afiq ketika menuruni anak tangga, dia disapa oleh satu lembaga berbaju hitam dengan mata yang sangat besar. Afiq tergamam seketika dan berfikir sama ada apa yang dilihatnya hanya mimpi ataupun sesuatu yang nyata. Melihat Afiq yang kelihatan tergamam, lembaga berbaju hitam itu terus berlari dan hilang dari pandangan Afiq. Afiq yang ketika itu seperti tergamam dan berfikir mungkin hanya perasaannya sahaja. Selepas itu, Afiq menaiki tangga semula dan melupakan apa yang dilihatnya tadi dan berfikir mungkin dia hanya berkhayal sahaja. Afiq pun masuk ke ruangan bilik sewanya dan cuba mengemas ruang tamu. Tanpa diduga, Afiq ternampak seolah-olah satu bayang hitam berlari di hadapannya sepantas kilat. Waktu itu, Afiq sudah menyedari bahawa ada sesuatu yang tidak kena dengan kediamannya, tetapi dia hanya mendiamkan diri. Dalam masa yang sama, bulu romanya meremang dan bulu tengkuknya berdiri. Afiq lantas terus masuk ke bilik kamarnya dan terus menutup pintu dan terus tidur. Tiba-tiba, Afiq terdengar seperti pintu biliknya diketuk-ketuk dan terdengar suara sayup-sayup kedengaran dari luar bilik kamarnya. Afiq terus bangkit dari katilnya dan terus membuka pintu untuk melihat siapa yang telah mengetuk pintu. Tetapi sebaik saja cembol pintu dipulas dan Afiq melihat keluar biliknya,
Ternyata tidak ada apa-apa. Afiq terus menutup pintu kamarnya semula dan kembali semula ke katilnya. Tiba-tiba, Afiq terlihat seperti sesuatu sedang memerhatinya berdekatan dengan almari di sebelah katilnya. Lantas Afiq terus menjerit, "Hei, siapa engkau? Kenapa kau kacau aku?" Afiq terus mendekati almari itu, tetapi tidak ada apa-apa di situ. Afiq berasa sangat pelik kerana baru sahaja sebentar tadi dia seolah-olah melihat sesuatu yang sedang memerhatinya berdekatan dengan almari. Afiq kebingungan seketika, tetapi tidak mahu memeningkan kepalanya dan terus kembali ke katilnya dan terus tidur kerana akan bekerja keesokan harinya. Ketika di tempat kerja, Afiq menceritakan pengalaman anehnya kepada rakannya Alif yang sama bekerja dengannya, yang juga tinggal berdekatan dengan tempat kediaman Afiq. Menurut rakan Afiq, flat di mana bilik yang disewa oleh Afiq sudah beberapa kali disewa, tetapi selepas itu penyewanya tidak tinggal lama kerana pernah diganggu oleh lembaga aneh dari bilik sewa Afiq. Mendengar cerita dari rakannya, Afiq mula terfikir kerana dia juga pernah terserempak dengan satu lembaga di tangga ketika menuruni bilik sewa rumahnya sewaktu membuang sampah. Selepas balik bekerja, seperti biasa, Afiq menaiki tangga ke bilik sewa tempat dia menginap. Pada waktu itu, seperti dijangka, Afiq dapat merasakan satu sosok lembaga sedang mengekorinya dari belakang. Afiq berasa sedikit cemas dan cepat-cepat membuka pintu bilik rumahnya. Tetapi, apabila dia menoleh ke belakang, tidak ada sesiapa pun di situ. Oleh kerana berasa seperti tidak tenteram dengan situasi yang kerap diganggu oleh makhluk di flat tersebut, akhirnya Afiq membuat keputusan untuk sembahyang berjemaah di rumahnya bersama rakannya Alif dan mengajak seorang ustaz untuk memerhati keadaan rumah sewanya. Ustaz mengazan ke semua penjuru di dalam bilik sewa Afiq, dan ketika itu kelihatan seperti suara garau, kedengaran seperti menahan kesakitan. Ustaz mengajak Afiq dan Alif bersama-sama membaca surah Yasin dan surah-surah tertentu, dan pada waktu itu sepertinya ada satu bayang berlalu pergi dan pintu bilik tidur Afiq seperti dihempas. Afiq dan Alif memandang antara satu sama lain, tetapi Ustaz masih lagi menyarankan mereka supaya jangan berhenti mengikuti Ustaz membaca surah Yasin dan surah-surah lainnya. Kedengaran suara keras ketawa dari bawah anak tangga di luar bilik rumah Afiq, dan lama-kelamaan suara itu semakin menghilang. Selepas itu, Ustaz mengatakan bahawa lembaga yang sering mengganggu Afiq adalah jin yang menghuni di bilik sewa rumah Afiq kerana bilik itu sudah lama ditinggalkan. Ustaz menyarankan agar Afiq perlu membersihkan rumahnya, mengazan rumahnya dan sentiasa bersolat dan membaca ayat-ayat Al-Quran agar makhluk yang menghuni akan pergi dari rumah itu. Sejak dari hari itu, Afiq tidak pernah lagi merasakan seperti ada kehadiran lembaga yang sentiasa mengekorinya dari tangga flat, dan Afiq sentiasa bersolat di rumahnya dan kadangkala membuka audio bacaan surah-surah dari komputer riba miliknya. Kini, Afiq sudah tenang tinggal di rumah sewanya. Begitulah kisah yang pernah diceritakan oleh Afiq
ketika dia pernah menyewa sebuah bilik flat pada ketika dahulu di mana sering diganggu oleh lembaga hitam yang sentiasa mengekorinya menaiki anak tangga.